Assalamualaikum, selamat pagi semua. Ini jawapan untuk pra UPS tadi. Kita tengok, perhatikan macam mana saya jawab soalan-soalan dan tandakan jawapan kamu nanti ya. Dah habis tanda, isi Google Form untuk saya record markah. Dapat markah rendah pun tak apa, it's okay. You still have time 1 hari lebih untuk study ke UPS 3 esok. Okay, let's start. Okay, soalan 1, choose the correct statements. Yang pertama, angle anti-clockwise direction is negative angle. Okay, jadi kalau tak dapat faham apa yang statement yang dibagi, boleh lukis diagram kecil-kecil. Okay, ini adalah anti-clockwise. Kalau ke bawah adalah clockwise, ikut arah jam. So, kalau tengok dalam selalu kita buat, kita akan buat 0, 90 sini, 180. So, maksudnya kalau anti-clockwise itu dipanggil sebagai positif kan? Dia 0. Kalau dia clockwise, barulah kita akan negatif 1, negatif 2, negatif 3, sampai negatif 180 macam tu. So, dekat bawah ni negatif. Jadi, ayat yang pertama ni adalah salah. Sebab sepatutnya anti-clockwise adalah positif. Okay, satu salah. So, jawapan dia C. Okay, seterusnya. Soalan 2, given cos x over 3/5. Okay, kalau soalan begini, ini adalah trigonometric. Ini kan trigonometric function kan? Trigonometric function tu ada 6. This is one of them, cos x. Dan yang dibagi sebelah kanan ini adalah ratio. Ratio tu yang kita relate dengan SOHCAHTOA. Okey. Jadi, kalau ada ratio, nak gunakan SOHCAHTOA tu, SOHCAHTOA, mesti kita relate dengan triangle. Okay, sebab dari triangle tu lah kita boleh nampak apa yang adjacent, apa yang opposite kan. Okay, jadi soalan ni kena start dengan lukis triangle tapi berhati-hati dekat kuadran yang mana. So, dia bagi tahu dekat situ 270 sampai 360. So, angle dia berada di fourth quadrant. Kuadran keempat. Masukkan dia punya information. Angle X dekat sini. Cos adalah char. So, adjacent 3, hypotenuse 5. Pythagoras theorem 3, 4, 5. So, soalan nak apa? Soalan nak tangent. Okay, tangent adalah TOA. So, tangent X adalah opposite over adjacent. So, opposite dia 4. Adjacent adalah 3. Tapi berhati-hati dekat kuadran keempat siapa yang positif. Cos sahaja positif. Sin negatif, tangent pun negatif. So, kena jawab negatif 4/3. Jadi, jawapan 2, B. Okay, ketiga, solve. Okay, solve kita dah start gunakan larka. Solve mesti ada larka. Okay, dan kena pastikan kita hanya relate kepada 3 graf utama. Graf sin, cos atau tangent sahaja. Itu je graf yang basic kita dah belajar. Kita tak belajar graf cot, graf secant dengan cosecant, kita tak belajar graf tu. Jadi kita kena tukar secant menjadi 1/cos. So, secant x equals 3. Secant is 1/cos x. Equals to 3. Okay, darab silang. Cos ke atas, 3 ke bawah. Okay, so saya punya L iaitu cos x equals to 1/3. Okay. A. Dia bagi range dekat bawah ni nanti adalah 0 sampai 180. Okay, saya nak dapatkan dia punya alpha. Alpha adalah inverse cos of 1/3. So, 70.53. Okay, kalau tengok dia punya quadrant, rotation dia sikit je, separuh je. First dengan second quadrant sahaja. Kalau ikut quadrant, untuk cos positif adalah di kuadran 1 sahaja. Jadi, jawapan dia sama dengan
alpha, which is 70.53. So, jawapan soalan 3, B. Okay, soalan keempat, choose the correct statement. Okay, yang ini nampak kan kita kena gunakan formula. So, formula yang pertama ni sebenarnya dia ada modify sikit daripada formula pertama identities cos square plus sin square equals to 1. So, nampak dekat sini yang dia dah pindahkan sin. Tapi still betul. Sebab dia letakkan tolak dekat sin tu. Okey, formula yang kedua. Formula yang kedua tu adalah identities juga kan. Okey, so identities berapa tu? Identities ketiga ke? Ini yang kedua. Sin cot 1 over sin is cosec. Okay, ini yang ketiga. So, yang nombor 2 ni dia bagi yang ketiga di mana cosec is cot squared plus 1 should be. So, 2 salah. Jadi, jawapannya B. So, 4 B. Okay, yang kelima. Yang ini pun dia bagi ratio. So, most probably kita akan gunakan triangle tapi dia tak bagi tahu di mana kuadran bagi theta. So, kita tak akan guna triangle. Kita akan gunakan compound angle formula. Sebab ni compound. Dia punya angle tu yang compound. Hasil tambah atau hasil tolak. So, saya tulis dulu dia punya formula untuk compound angle ya. Supaya semua boleh relate nanti. Okay, formula untuk compound angle bagi tangent A plus B is tangent A plus tangent B over 1 minus tangent A darab dengan tangent B. So, saya akan replace A dengan B dia mengikut soalan. So, A dalam soalan adalah theta, B adalah 45. Okay, jadi mengikut soalan, tangent theta plus 45 is tangent theta plus tangent 45. Tangent 45 ni sebenarnya 1 1 minus tangent theta tangent 45. Okay, tengok cuba tekan calculator. Tangent 45 adalah 1. So, dekat sini akan jadi 1. Ataupun kita terus masukkan teruslah dia punya ratio. Negative 12 over 5 plus 1 over 1 minus negative 12 over 5 times 1. Okay, masukkan dalam calculator. Negative 12 over 5 plus 1. So, untuk yang dekat bawah, 1 minus minus jadi plus 12/5. Okey, so jawapan dia negatif 7/17. So, jawapannya C. 5C. Okey, soalan nombor 6. Solve. So, solve kita akan gunakan Larka. Okay, once again, kita kena berfokus kepada satu graf pada satu masa. Jadi, saya kena bahagi sama ada sin, sama ada both side nak bahagi dengan sin boleh, nak bahagi dengan cos boleh. So, katakan saya bahagi dengan cos ya. Kita kena fokus pada satu function pada satu masa. Ini ada dua function, ada sin dengan ada cos. Tak boleh. So, saya nak buang cos. Ini jadi 1. Yang ini kosong bahagi cos adalah kosong. So, yang depan ni akan jadi tangent. Okey, pindah-pindah. So, inilah kita punya L. Okey, seterusnya A. A adalah inverse tangent of 1 over sec 3. 30.
Seterusnya R, dia bagi sampai 360. Lepas tu rotate. Satu pusingan. Ingat dia, tulis. So, kuadran bagi tangent yang positif adalah di kuadran 1 dan 3. Okay, tandakan. Masih ingat dekat sini, plus alpha, minus alpha, plus alpha, minus alpha. So, untuk dapatkan jawapan yang pertama, 0 plus alpha. 0 plus alpha adalah tertilah kan. Okay, jawapan yang kedua siapa? 180 plus alpha. Alpha 30 lah. So, 210. Okay, kita convert ke dalam apa tu? Radian. Darab pi bahagi 180. So, pi over 6. Pi over 6. Jawapan dia D ya. Yang pertama ni pi over 6. Yang kedua ni 7 over 6 pi. So, 6D. Seterusnya. Okay, ini nampak dia gunakan compound angle. Compound angle kalau ada hasil darab antara sin dengan cos itu adalah compound angle bagi sin. Macam ni. Dan kita akan follow, kalau sin kita akan follow yang tengah kan. Kalau tengah dekat sini negatif, so kita akan pilih yang negatif. Okay, lepas tu angle pertama dekat situ adalah 102 tolak 42. Okay. So, which one of the following is false? Dia tanya salah. So, sin 102 tolak 42 betul. Cos yang salah kan? Sebab cos dia mesti cos A darab dengan cos B. So, salah lah kat sini. Okay. So, soalan nombor 7 jawapannya boy. Okay, nombor 8. Simplify. Ini sama macam set apa ni kan? Macam pernah nampak je soalan. Ke tak pernah nampak? Tak pernah nampak tu maksudnya tak siap lah tu 3 set. Okay, expand ya. Ini kuasa 2. Bukannya buat masuk. Kena expand buat 2 bracket. Tolak 1 jangan lupa dekat belakang tu. So, sin darab sin. Sin squared. Sin darab cos. Sin A. Cos A. Ni pun sama. Boleh susun terbalik juga. Sin A. Cos A. Cos darab cos is cos squared. Hujung ni tolak 1 jangan lupa ya. Okay, lepas tu kita boleh simplify. Yang sin square dengan cos square ni kan diorang tambah. Saya nak apply identities yang pertama. So that dia boleh jadi 1. Okay, lepas tu yang second term dengan third term yang kita expand tadi. Dia akan jadi 2 lah. 2 benda yang sama. 2 sin A cos A. So belakang sekali tadi ada tolak 1. So as I said, saya nak gunakan identities. Jadi 1. Tolak dengan yang belakang. Tinggallah yang tengah. So yang tengah ni adalah double angle. Bagi siapa? Bagi sin. So sin 2A. Jawapannya 8 donkey. Okay, soalan nombor 9. Find the values of the tangent theta for the trigonometric equation. So, saya boleh terus press calculator. Katakanlah chord ni kita jadikan sebagai x ya. Dah jadi x square tolak 2x tolak 7 sama dengan 0. Okay, so kita assume lah. Let x equals to chord theta. Okay, so yang kita akan press calculator nanti 5x squared minus 2x minus 7 equals 0. Okay, cuba cari nilai x berapa? 5, negatif 2, negatif 7.
So, X yang pertama 7/5. X yang kedua adalah -1. Tapi bukan ini yang kita nak cari. Kita tak cari X. Kita nak cari tangent. Ingat ya. Tapi X tadi kita dah let dengan cot theta. So, replace dekat X itu. Okay, cot is 1/tangent. Okay, boleh darab silang. Ataupun istilah lain kita boleh flip sahaja. Terbalikkan serentak kiri dan kanan. Okay, ini jawapan pertama yang kita nak cari. Untuk bahagian yang kedua, samalah. -1 dan 5/7. Mana tadi? -1 dengan 5/7, jawapan 9 donkey. Okay, soalan nombor 10, the simplest form. So, kita akan darab silang. Macam ni. So, first fraction nanti akan darab dengan 1 minus sin X. Tambah. Second fraction, 1 plus sin X. So, yang bawah tu kita dah boleh gabungkan dia. Dan kita akan expand. Okay, yang atas ni boleh dah simplify. 1 tambah 1, 2. Yang bawah ni expand betul-betul ya. 4 step, 1 minus sin X plus sin X minus sin square. Okay, so sin jadi kosong. Tinggallah 2/1 tolak sin square. So, identities 1 minus sin square adalah cos square. So, 1/cos is actually secant X. So, kalau dia letak square, sini pun akan square. So, jawapannya 2 secant squared X. Jawapannya 10 boy. Okay, 11. Simplify by using trigonometric identity. So, ada 3 je identities ya. Refer pada identities. So, 1 minus cos square, identity yang pertama. Dia akan jadi apa? Sin kan? Okay. Seterusnya, tangent square. Tangent square adalah 1, secant squared minus 1 kan? Ada 2 pilihan dekat bahagian bawah ni. Pilihan yang pertama, kalau nak guna identities yang kedua, dia akan jadi tangent squared equals to secant squared minus 1. Atau ada satu lagi pilihan, kamu boleh gunakan ratio. Tangent X equals to sin per cos. Okay, mana-mana je yang kamu rasa selesa sesuai lah. Dan cepat dapat jawapan. For me, saya suka yang nombor 2 ni sebab dia tak payah nak samakan denominator kan. Sebab secant ni dia kena tukar jadi 1/cos pula lepas tu. So, saya gunakan yang bawah ya. Okay. So, sin squared theta ke X? Theta. Theta bahagi yang bawah, saya terus flip dia jadi darab ya. So, dia akan terbalik. Okay, potong sin square tinggal cos squared theta. Soalan 11, jawapannya A. Okay, 12. Write cos theta. Okay, yang ini nampak tak darab antara cos dengan cos, sin dengan sin. Itu adalah compound angle of cos. Okay, lepas tu dia adalah A dengan B kan sebab dia compound, hasil tambah atau hasil darab. So, persoalannya sekarang tambah ke tolak. Dia kena opposite daripada yang di tengah-tengah expansion tu. So, tengah-tengah ni tambah, so kita akan pilih tolak. So, based on question, dia bagi A 30, B 20. So, 30 tolak 20, which is cos 10. Jawapannya A. Senang kan?
Harap-harap esok senang lah. Okay, yang ke-13, find the nth term. So, dah masuk chapter 6, nth term, Tn. Okay, dia tak mention. Kita ada dua formula Tn. Kalau untuk AP, A plus N minus 1D. Tak boleh sembarang guna suka hati nak pilih yang mana-mana. Kena verify dulu. Dia punya sequence tu adakah aritmetik ataupun geometrik. Itu kamu kena check dulu. Okay. So, 7, 9, 11, 13, 15. Saya nak check sama ada dia guna D atau dia guna R. So, cari ya setiap satu D. 9 tolak 7. Ini kalau D. 2. 11 tolak 9. 2. 13 tolak 11. 2. 15 tolak 13. 2. So, seems like dia macam AP kan. Kalau kita check dia punya ratio pun. Ratio pertama 9 bahagi 7 dapat 1.3. 11 bahagi 9 dapat 1.2. So memang salah lah. R pertama tadi 1.3. R2 dapat 1.2 pula. So dia tak common. Difference dia tadi semua common. Jadi dia adalah AP. Barulah boleh gunakan formula dengan betul. Okay, A dia daripada soalan 7. Dia adalah 2. Okay, kita expand. Selesaikan 7 tolak 2 sama dengan 5 tambah 2N. So, soalan 13 jawapannya A. Okay, next. Soalan nombor 14. The 11th term and the 19th. Kan? Ni 19th ke 19. 11th ke 11 of AP. So, ini AP, Arithmetic Progression. T11 adalah 52. T19 adalah 92. Okay, find the first term and common difference. Ada dua variable yang nak cari, perlukan dua persamaan serentak. So, kita akan apply formula Tn of AP. So, A plus 11 terus tolak 1 ya, 10D. Okay, equation pertama. Kedua daripada T19. A plus 19 tolak 1, 18D. Okay, untuk UPS kita nak singkat masa, tolong jangan guna manual semua. Banyakkan guna calculator. So, masuk dalam equation. Ini persamaan serentak dengan dua variable. Okay, masukkan koefisien 1, 10, 52 dengan 1, 18, 92. Okay, so nilai yang pertama adalah nilai A2, D5. A2, D5. Jawapan soalan nombor 14 adalah A. Okay, soalan nombor 15. The sum. Ini formula yang soalan yang perlu kita apply Sn equals to Tn minus 1 dan kamu kena tahu bahawa when n equals to 1, S1 is actually dia punya first term kan. Sebab tak ada apa yang dia nak tambah. Kalau dia S2, barulah dia akan tambah first term dengan second term. S3 adalah T1 plus T2 plus T3. Okay, so kalau dia minta first term, ini yang kita akan buat. Kita akan gantikan n sama dengan 1. Okay, berbalik kepada soalan. Given the sum of the first n terms, AP, so Sn, 2n plus n squared. Okay, find the second term of the series. So, kita akan gunakan formula row pertama ni dengan row yang kedua. Kita nak dapatkan second term, T2. So, nak dapatkan T2,
saya salah salin formula ni? Terbalik ni. Sorry. Sepatutnya Tn sama dengan Sn minus Sn minus 1. Okay. So, nak dapatkan T2 equals to S2 minus S1. So, masukkan N sama dengan 2 dalam formula ni dan N sama dengan 1. Okay, boleh terus tekan calculator. Lima. So, soalan 15, jawapannya B, boy. Okay, next. Sikit lagi, given that R is positive. So, dia adalah geometrik lah kan. Dia dah bagi tahu tentang R. The 8th term, T8. Oh, dia suruh carilah. Apakah T8 sekiranya dia punya sequence adalah 3x27. Okay, yang ini kita boleh dapatkan dia punya common ratio dahulu. Okay, T1 equals to A equals to 3. T2 equals to AR. N minus 1, 2 minus 1 is 1. So, T2 adalah X. A adalah 3. R. T3 equals to AR square. T3 adalah 27. A adalah 3. R square. R adalah X over 3. Okay, kalau tak nak buat panjang-panjang list macam ni, kamu dah boleh gunakan R1 equals to R2. R1 adalah second term bahagi dengan first term. R2 adalah third term bahagi dengan second term. Yang ni saya rasa lebih senang lah, lebih cepat. 27 darab 3 berapa? 81. So, square root 81. Sepatutnya dia ada plus minus lah ni. Tapi soalan dah decide dah tadi. Dia nak yang positif sahaja. So, jawab soalan T8 equals to AR power of 7. N minus 1 ya. So, A dia 3. R 9. Sorry. R bukan 9 ya. X yang 9. Kita kena cari R dulu. Jangan tersalah guna. So, saya nak cari R dulu. R adalah second term bahagi dengan first term. So, second term tadi adalah 9. First term 3. So, 3. 3, 7. So, ini bukannya 3 terus darab dengan 3 Tengok betul-betul. 3 adalah kategori nombor integer. Nombor bulat. Saya tulis kat sini. 3 yang depan ni adalah nombor bulat. Dia tak ada kuasa apa-apa. Dia adalah integer. Yang ini adalah index. So, saya nak tunjukkan yang salah dengan yang betul. Yang salah, kamu darab 3 dengan 3 jadi 9 kuasa 7. Itu salah. Yang betul, kamu kena samakan jenis nombor. Sama ada kedua-duanya dalam bentuk indeks atau kedua-duanya dalam bentuk nombor. Maksudnya kalau dalam bentuk nombor tu 3 darab dengan 3 kuasa 7. Tu dinomborkan, jangan diindekskan dia. 2187. Barulah kategori nombor yang sama, barulah kita boleh selesaikan dengan betul mengikut kategori nombor. So, dekat sini dia bagi pilihan jawapan indeks kan. Jadi, kita akan pilih yang bentuk indeks.
Okey, kalau darab kuasa kita akan tambah. So, jawapan 16 adalah C. Okey, 17. Which of the following are true for a geometric sequence? Okay, geometric sequence. Ini betul ya? Betul? Betul kan? Tn equals to AR n minus 1. Kalau n sama dengan 1, T1 equals to AR. 1 tolak 1 kosong kan? So, sebab itulah dia T1 tu adalah A je. Okay, kalau n sama dengan 2, T2 equals to AR, 2 tolak 1. Which is AR lah kan? Okay, sama juga untuk n sama dengan 3. Dia punya third term. T3 sama dengan AR. 3 tolak 1, 2. So, betul lah dia punya sequence yang dia bagi dalam pilihan pertama. Okay, pilihan yang kedua, nth term of a geometric sequence is Tn A times R n minus 1. Betul. The common ratio R adalah T2 over T1 kan yang selalu kita cari. Yang mana kalau Tn dekat bawah, atas kena tolak 1. Betul tak? Ya ke? Ke terbalik? Cuba dulu kita test value. Mana satu yang atas, mana satu yang bawah. Tn atas ke Tn minus 1 yang bawah. Tapi yang for sure yang betul yang ni lah. Selalu kita buat tu. Okay, kalau lah n sama dengan 1. So, R dekat sini. Sini Tn kan. T1. Yang ni kena tambah 1 lah. Betul tak? Dia tak boleh tolak 1. Sebab yang atas ni mestilah dia punya bigger term. Kan? Betul. So, kalau R 10, dia mesti lebih besar. Baru boleh bahagi yang sebelum dia. T9. So, sepatutnya atas adalah plus, bukan minus. Jadi, yang betul hanyalah 1 dan 2 sahaja. 17A. Saya rasa ini first time kita nampak formula macam ni kan? Saya nak semua orang masukkan dalam nota chapter 6 ya. Nota chapter 6 yang statement ni. Statement ni. Yang ni ada dah yang second. Dengan yang ni. Okay, walaupun kamu rasa tak berapa penting formula 2 ni sebab dia dah tak keluar dalam exam. Tapi ingat nota tu kamu akan bawa sehingga ke PST nanti. So, saya nak kamu masukkan 2 formula ni supaya kamu akan recall balik benda ni. Tak adalah tak pernah belajar. Nanti saya juga kena salahkan. Okay, soalan nombor 18. Find the nth term for the sequence. Okay, dia nak Tn tapi dia tak bagi tahu ya dia punya sequence ni AP ke GP. So, kita kena test. Tapi agak-agak dah boleh nampak kan. Dia macam nombor multiple of 3. Nampak tak dekat bawah ni? Dia 3 darab 3 darab 3. 3 darab 3 dapat 9. 9 darab lagi 3 dapat 27. Itu dah boleh agak lah. So, tak payahlah check untuk arithmetic. So, kita dah confirm ya dia adalah geometrik. Okay, masukkan dia punya A 1/3. R kira dulu dekat tepi. 1/9 bahagi 1/3. Terus tekan calculator. 1/9. Betul ke ni? Kalau banyak sangat fraction ni kita avoid buat peringkat-peringkat sangat. Buat bahagi ke tepi macam ni. Okay. So, 1/3. Okay. So, sekali lagi saya nak ingatkan tak boleh simply darab yang ini. Mana highlight saya? Highlighter. Tak boleh darab yang ni sesuka hati ya. Sebab ini satu nombor integer, sini satu index. Samakan dia punya bentuk nombor dahulu. So, macam mana nak samakan?
1/3 kuasa 1 dengan 1/3 kuasa n-1. So, bila darab, kuasa akan ditambah. So, macam mana nak tambah? Bracket 1 tambah yang belakang ni n-1. Okey, jadi apalah kita dapat? 1 tolak 1 kosong kan? Tinggallah n sahaja. Jawapan nombor 18 adalah A. Okey, 19. Ini pun dah pernah jumpa kan soalan ni. 7AB 52, cari nilai A dengan nilai B. So, first term A dia adalah 7. Second term adalah A. Kalau ikut formula AR. So, masukkan nilai A. A dia 7. R dia kita tak tahu lagi. R. Okey, seterusnya ni T berapa ni? 1, 2, 3, 4. T4. AR cube. T4 dia bagi tahu dekat situ 52. A7. Dekat sini kita boleh dapat dia punya R. Dengan senang. 52 bahagi 7. 52/7 cube perut jawapan. Kau dapat desimal Cukup saya kira ni. 1, 2, 3, 4. Hmm. 52/7. Okay. So, second term dia 7 darab R. Macam pelik je. Mana saya dah awak R itu? Lupa dah. Kan? Salah. 1, 2, 3, 4. Memanglah salah. Saya gunakan aritmetik, geometrik punya formula. Sorry. Tak baca soalan. Okay, so sepatutnya aritmetik aritmetik boldkan dekat sini. Highlightkan aritmetik tu. Okay, once again, saya repeat. Dia adalah arithmetic progression. So, Tn equals to A plus n minus 1 D. So, A dia 7. First term. D dia kita tak tahu. Yang saya boleh gunakan yang T belakang ni. Betul tak? 1, 2, 3, 4. T4. T4 adalah A 7. Tambah 4 tolak 1, 3 D. Dari sini kita nak dapatkan nilai D. T4 dia bagi 52. So, D sama dengan 52 tolak 7 bagi 3. So, dapat 15 dia punya D. Jadi, untuk dapatkan dia punya second term, iaitu value A tu kan. A plus n minus 1 D. AD. So, value A adalah first term tambah common difference. Jadi, berapalah nilai A? 15 tambah dengan 7, 22. Sama ada A ataupun pilihan D. Yang seterusnya, kalau A sama dengan 22, untuk dapatkan B, tambah lagi D dia berapa? 15. So, 37. Ini adalah nilai B. 19 A. Okay, soalan nombor 20. 5 lagi soalan. Which term of the progression? Okay, once again, kita kena detect sama ada dia adalah AP ataupun GP. Tengok dia punya D dulu. Adakah common atau tidak? 4 tolak 2, 2. 8 tolak 4,
4. So, tidak common. Kita cek dia punya R, 4 bahagi 2, 2, 8 bahagi 4 pun 2. So, dia adalah geometric progression. Okay, which term? Dia nak tanya N tu. Where the Tn is 2048. Formula Tn dalam GP. A adalah 2 R2 N minus 1. Apa bracket ni? Tak payah bracket lah. 2048. So, aim kita adalah nak yang sebelah kiri ni, kamu nak pindahkan dulu 2 ke kanan boleh. Kamu nak combine dulu pun boleh. So, kalau combine, jadikan dia index. Okay, so 2 kuasa 1 tambah dengan N minus 1. So, 2 kuasa N. Log both sides, nak turunkan dia punya power tu. So, N sama dengan, diturun ke bawah, dia akan jadi darab. So, log yang 2 tu akan pindah jadi bahagi. Okay, tekan kalkulator. Log 2048 bahagi dengan log 2. Syntax error. Syntax error tu maksudnya tak pandai tekan kalkulator. Biasanya ada isu dengan bracket lah. Okey, 11. So, T11. Soalan nombor 20. Jawapannya B. 21. The first term of a geometric series. Ni GP Kena boldkan setiap soalan tu GP ke AP. Takut tersalah guna formula. Okay, first term A dia 12. Sum to infinity 18. Find R. So, kena recall formula. Sum to infinity. Dia dah bagi 18. 12. 1 tolak R. So, pindah. Shift tempat duduk. 1 tolak R. Shift place kat situ. 12 per 8. Berapa? 12 bagi 8. 3 per 2. Okay, shift place. So, 1 tolak 3 per 2 sama dengan R. Okay, 1 minus answer. Negatif 1 per 2. Okay. Betul ke ni? Oh, salah tekan. 12 bahagi 18. 2 per 3. So, 1 per 3 lah jawapan dia. Lepas 1 A. Lepas 2, find the correct segment for the sequence 24X. Okay, kita kena detect dulu sama ada dia adalah AP ataupun GP. Tapi berdasarkan jawapan, macam most probably dia adalah geometrik kan. Okay, kalau ada geometrik sebab nampak dia macam bahagi 2. Sebab 12 ke 24 ni, darab 24 nak pergi ke 12 macam bahagi 2. 12 bahagi 6 pun macam bahagi 2. Okay. So, dia macam geometrik lah. So, kalau geometrik, Tn dia macam ni. Dengan A dia 24X. R dia adalah 12X per 24X. Berapa dia punya R? 1 per 2 kan? Okay, so salah lah. Yang pertama ni. Mana datang 3? Tak ada. Jadi satu salah. Dah dapat dah free terus. 2 per 2 C. Okay, 23. Calculate sum to infinity. Terus masuk A dengan R dia. Ni terus tekan calculator pun boleh buat dalam fraction. A 30. 1 minus. R second term dia adalah 5. First term adalah 30. Okay, so 36. Jawapan 23. A. Apple. 24. Apa jawapannya? Dia nak AP.
So, kita akan gunakan D1 sama dengan D2. So, D1 adalah beza antara second term tolak dengan first term. D2, third term tolak second term. Okey. Selesaikan semua bracket. Hati-hati ya negatif tu. So, selesaikan semua. Kumpulkan semua N ke kiri. Constant semua ke kanan. Okey, berapa ni? 4 tambah 4, 8. 8 tolak 5, 3. 3 tolak 1, 2. N. Ni 3, 3, 0, 2. So, N sama dengan 1. Jawapannya A. Okey, dah siap tanda. Kita isi Google Form, markah untuk saya record ya. Nanti study lagi ya untuk esok UPS betul-betul. Okay, bye.